Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Dato' Abdul Aziz bin Haji Sheikh Fadil Kuala Kulim Bandar Baru. Tan Sri Yang Di-Pertua, dari Kulim ke Negeri Yaman, jauhnya sampai beribu batu. 9 tahun perjalanan ke Parlimen, bertanya soalan nombor 1. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada semua ahli yang berhormat yang berjaya memenangi kawasan masing-masing dalam pilihan raya umum ke-13 yang baru lalu. Tahniah kita ucapkan. Diharapkan kehadiran ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini akan dapat membantu membangunkan negara Malaysia tercinta melalui perbahasan yang matang dan berkualiti, dan oleh itu sokongan padu daripada semua ahli yang berhormat dalam memberikan pandangan cadangan yang membina demi pembangunan pendidikan negara amatlah diharapkan, khususnya menyentuh transformasi sistem pendidikan negara. Dan sehubungan itu, izinkan saya, Tuan Di-Pertua, menjawab secara serentak 6 pertanyaan yang saling berkait seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru pada hari ini dan pada 1 Julai 2013, Yang Berhormat Bukit Bendera pada 2 dan 3 Julai 2013, Yang Berhormat Kubang Pasu pada 9 Julai 2013, dan Yang Berhormat Tebrau pada 9 Julai 2013. Tuan Di-Pertua. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, jawapan saya akan memberikan fokus kepada status pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSPTN 2007-2020. Transformasi pendidikan negara akan melalui satu proses perubahan yang lebih besar, merangkumi seawal pendidikan prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi setelah berlakunya penggabungan Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi di bawah satu bumbung sebagai Kementerian Pendidikan. Penggabungan ini akan menyeragamkan pelaksanaan dasar-dasar pendidikan yang berpandu kepada satu falsafah pendidikan kebangsaan dengan berpaksikan kepada satu akta-akta pendidikan yang berkaitan. Semua peringkat pendidikan akan menikmati perkongsian sumber dan kepakaran dalam memastikan bidang pendidikan dapat diuruskan dengan lebih cekap dan berkesan. Saya yakin penyusunan semula ini akan menjadikan Kementerian Pendidikan dapat diuruskan secara lebih cekap dan teratur dalam menyumbang kepada proses pembangunan modal insan yang mampu membangunkan agama, bangsa dan negara. Tuan Di-Pertua, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, penggabungan ini juga membolehkan kementerian menyelaras dan memperhalusi kedua-dua pelan pendidikan, iaitu Pelan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dan Pelan Strategi Pembangunan Pendidikan Tinggi Negara 2007-2020. Dan sebenarnya langkah penyelarasan ini telah dilakukan seawal penyediaan pelan-pelan berkenaan. Walau bagaimanapun, penggabungan kementerian ini akan dapat memberikan peluang untuk membuat penambahbaikan dan penjajaran yang lebih komprehensif dengan memberikan penekanan pada 5 perkara utama, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Dan ini termasuklah melaksanakan kajian semula terhadap PSPTN akan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2013 ini. Saya juga berkeyakinan dengan tindakan yang diambil ini
transformasi pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun seiring dengan transformasi kerajaan yang lain. Untuk makluman ahli yang berhormat, unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan ataupun PADU secara ringkasnya diwujudkan adalah hasil penggabungan pejabat pengurusan projek PMO dan pejabat pengurusan pelaksanaan DMO di bawah sektor pelajaran yang bertanggungjawab menggerak dan memacu pelaksanaan inisiatif PPPM termasuk NKRA pendidikan. PADU juga akan bekerjasama dengan pejabat pengurusan program atau PMO di sektor pendidikan tinggi untuk memantau dan juga menyelaras pelaksanaan projek agenda kritikal PSPTN serta pihak-pihak berkepentingan seperti pemandu untuk memastikan transformasi pendidikan negara yang dirancang mengikut tempohnya. Tuan Ketua, berhubung dengan status pelaksanaan PPPM, untuk makluman Yang Berhormat Bukit Bendera, sehingga kini 6 inisiatif untuk tempoh 100 hari gelombang pertama PPPM telah pun dapat dicapai dengan jayanya. Ini termasuklah seramai 56,754 guru bahasa Inggeris telah menjalani ujian penempatan Cambridge CPT bagi mengenal pasti tahap kemahiran berbahasa masing-masing, dan hasil ujian mendapati 17,026, iaitu 28.9% pada jumlah guru tersebut mencapai tahap kompetisi tertinggi berasaskan Standard Common European Framework of Reference for Languages CEFR dengan izin, dan selebihnya melepasi tahap penguasaan bahasa Inggeris yang memuaskan. Justru untuk memastikan penguasaan bahasa Inggeris guru-guru sentiasa berada di tahap kompetisi tertinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan latihan melalui program peningkatan kecekapan kemahiran yang dikenali sebagai dengan izin Professional Upskilling of English Language Teachers, dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, fasa pertama telah pun dilaksanakan dengan melibatkan 5,000 guru daripada seluruh negara mulai November 2012 sehingga Disember 2013. Manakala fasa kedua pula akan melibatkan 9,240 guru bahasa Inggeris yang dijadualkan bermula pada September 2013 hingga Disember 2014. Selain itu, peningkatan kualiti guru juga dilaksanakan dengan mewujudkan 339 rakan peningkatan sekolah ataupun SI Partners Plus dan 1,278 pembimbing pakar pembangunan sekolah SISC Plus yang ditempatkan di pejabat pelajaran daerah di seluruh negara menjelang tahun 2014. Hasil daripada program SI Partners yang dilaksanakan di negeri Sabah dan Kedah, sekolah-sekolah dalam band 6 dan 7 iaitu band yang terbawah di negeri berkenaan telah berjaya dikurangkan sebanyak 50%. Saya percaya menjelang tahun 2015 sasaran sifar bagi kedua-dua band tersebut insya-Allah akan dapat kita capai. Tuan Ketua, ingin saya tegaskan di sini, walaupun laporan akhir PPPM hanya akan dimuktamadkan pada Julai 2013 ini, saya telah pun mengarahkan supaya semua inisiatif yang telah ditetapkan dilaksanakan mengikut perancangannya. Ini kerana kerajaan serius dalam melaksanakan transformasi pendidikan bagi memenuhi keperluan dan permintaan rakyat seiring dengan transformasi kerajaan yang lain. Dalam misi mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi, kerajaan perlu memastikan pengajian tinggi berada pada landasan yang kukuh, mantap dan berkesan. Dan oleh itu, PSPTN yang diglobal secara komprehensif dan holistik bertujuan untuk memartabatkan pengajian tinggi negara sebagai hub kecemerlangan pengajian tinggi di peringkat antarabangsa. Struktur, sistem dan strategi pengajian tinggi yang mantap merupakan perkara pokok
yang membolehkan kita menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang. Untuk maklumat Yang Berhormat Kulim Bandar Baru juga, plan ini dilaksanakan melalui 4 fasa yang menggariskan 7 teras strategik seperti memperluas akses dan meningkatkan equity, menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran, memperteguh penyelidikan dan inovasi, memperkasa institusi pengajian tinggi, mempergiatkan pengantarbangsaan, membudayakan pembelajaran sepanjang hayat dan memperkukuh sistem penyampaian sektor pengajian tinggi. Sehingga tahun 2012, sebanyak 23 projek agenda kritikal telah diwujudkan yang merentasi 7 teras strategi PSPTN. Projek agenda kritikal ini merupakan pemangkin untuk melonjakkan pengajian tinggi ke arah kecemerlangan. Untuk makluman ahli yang berhormat, laporan-laporan kemajuan telah pun dibentangkan kepada jemaah menteri bagi menjelaskan mengenai status kemajuan pelaksanaan PSPTN, dan sehingga akhir 2012 di bawah fasa 2 iaitu 2011 hingga 2015 melalui 23 projek agenda kritikal, sebanyak 32 pencapaian dan keberhasilan telah diperolehi, termasuklah membina Akta Universiti dan College Universiti AUKU 1971 yang telah diwartakan pada 22 Jun 2012. Tuan Ibu Ketua, sungguhnya apa yang dilaksanakan dan dirancang untuk menambah baik sistem pendidikan negara sebenarnya bertujuan untuk menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, profesiensi dui bahasa, kemahiran kepimpinan, memiliki identiti nasional dan etika kerohanian serta mampu untuk menyumbang kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Justru itu, untuk makluman Yang Berhormat Kubang Pasu, usaha untuk memperkukuhkan integrasi antara kaum dalam sistem pendidikan sebenarnya telah pun diberikan perhatian khusus dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia melalui anjakan ketiga dan program-program khusus di peringkat pengajian tinggi serta dalam projek agenda kritikal PSPTN. Oleh itu, kerjasama dan sokongan semua pihak tanpa mengira fahaman politik, latar belakang sosioekonomi, pendidikan, agama dan bangsa adalah amat diharapkan agar aspirasi ini dapat direalisasikan tanpa membelangkangkan prinsip rukun negara dan perlembagaan negara. Terima kasih. Kulim Bandar Baru. Yang Hormat Tuan Sri, sememangnya plan tindakan ini menerima pelbagai reaksi dari rakyat. Ada yang memuji keberanian kerajaan untuk membuat perubahan dan ada juga tidak yakin bahawa ia akan berjaya, dan sudah tentulah untuk pembangkang ia adalah peluang yang paling baik untuk mereka menghentam kerajaan. Kemuskilan rakyat ini dipengaruhi pada hakikat dan persepsi yang sistem pendidikan negara yang telah melalui pelbagai penyata. Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960, Penyata Mahathir 1979, dan pelbagai blueprint ini di bawah menteri-menteri pendidikan yang hebat-hebat seperti Yang Amat Bahagia Tun Mahathir Mohamad, Yang Amat Bahagia Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, dan hari ini Yang Amat Berhormat Tan Sri. Persoalannya, apakah kementerian benar-benar mempunyai political will, kesungguhan untuk mendepani semua cabaran, dan apakah sebenarnya kekangan yang paling besar daripada perhatian kementerian untuk memastikan insya-Allah kali ini kali kita akan dapat mencapai matlamatnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Ketua, memang isu pendidikan inilah isu yang amat utama dan isu yang biasa diberikan perhatian oleh segenap peringkat pimpinan dan masyarakat. Tidak kira apa latar belakangnya, kerana ia adalah soal pendidikan bagi generasi anak-anak kita di masa hadapan. Maka justru itu kerajaan memang sejak dahulu lagi amat komited
untuk menentukan bahawa sistem pendidikan negara kita merupakan satu sistem yang baik, yang berkesan, yang boleh menjana outcome ataupun hasil yang baik dari sebentuk sumber manusia yang kita akan lahirkan daripada sistem ini. Sebab itu, oleh Muhammad, kalau dilihat dari sudut belanjawan negara sebagai contoh, hampir lebih daripada 21% bila dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini sejak tahun demi tahun dia telah diluluskan, iaitu satu jumlah yang agak besar kalau dibandingkan dengan apa yang telah pun disediakan di banyak negara-negara membangun, hatta negara maju yang lain sekalipun. Namun begitu, peruntukan saja tidak memadai. Kita pasti tahu bahawa yang kita melihat dalam sistem yang ada pada hari ini, proses dan perubahan berlaku begitu dinamik. Dan masyarakat biasa menuntut supaya sistem ini mesti melahirkan sesuatu yang bermutu dan berimpak besar. Sebab itu kita membuat kajian-kajian bagaimana yang Muhammad sebutkan tadi, dan beberapa laporan-laporan telah pun dibentangkan dan diluluskan supaya sistem ini ditambah baik daripada semasa ke semasa. Sebab itu soal pertama, sama ada kerajaan mempunyai political will ini tidak berbangkit. Kalau tidak ada kesungguhan pimpinan dahulu dan sehari ini untuk memberikan perhatian pada soal pelajaran, tentu tidak akan kita bicarakan panjang lebar, peruntukan jumlah yang besar, malahan kesungguhan kita untuk memberikan perhatian utama pada soal pendidikan dengan kita melaksanakan dasar sistem penambahbaikan yang dibuat sepanjang masa Tuan Yang Tua. Dan oleh sebab itu, bila kita sampai ke tahap yang ada pada hari ini, saya sendiri berpendapat setelah berbincang dengan Perdana Menteri bahawa selepas sekian lama laporan-laporan yang disebutkan tadi dibentangkan, sudah sampai masanya kerajaan mengambil inisiatif menerusi kementerian saya untuk mengkaji semula seluruh perkara yang timbul dalam soal pendidikan. Kerana kami membuka mata dan telinga, pandangan-pandangan daripada semua peringkat masyarakat yang menyatakan ada perkara-perkara tertentu yang perlu diberikan perhatian, mesti ditambah baik. Kita tidak sampai tahap negara-negara maju dalam soal pendidikan. Ini kita akui. Sebab itu secara ikhlas saya nyatakan kita sediakan laporan itu. Dan laporan itu adalah jawapan kepada sebahagian besar isu-isu yang biasa kerap ditimbulkan sama ada di dalam Dewan ataupun di luar Dewan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan pendidikan. Cuma proses yang kita nak lihat berlaku dalam tempoh ini bukan boleh dilihat dalam tempoh yang singkat. Sebab itu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kita mengambil masa 13 tahun. Ada orang kata kenapa 13 tahun? Bukankah itu satu masa yang panjang? Memang masa itu agak lebih panjang daripada yang kita jangkakan. Tapi kita perlukan masa itu. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan kalau ini semua dapat didokong oleh semua peringkat masyarakat, sama ada mereka yang berminat sebagai stakeholders dalam soal pendidikan ataupun ahli-ahli yang berhormat, apalagi pihak kerajaan, maka saya yakin kita boleh mencapai matlamat yang kita harapkan. Tuan Yang Ketua. Ibu Barat. Terima kasih, Tuan Sri. Adakah tindakan sekarang? Berapa lama perlu supaya mengatasi masalah ini di mana satu penipuan telah dibuat kepada masyarakat India dan juga anak-anak kita yang belajar di universiti yang tidak ada kerja? Terima kasih. Tuan Yang Ketua, kerajaan tak pernah tipu rakyat. Itu satu political will. tuduhan yang saya fikir agak melulu. Sebenarnya mungkin soal yang berhormat tadi mudah je, tapi dia berjela-jela sikit. Dia nak tahu sama ada komitmen yang telah dibuat oleh Perdana Menteri untuk kami di Kementerian Pelajaran memenuhi tuntutan supaya 1,500 tempat untuk pelajar India untuk masuk ke matrikulasi itu dipenuhi. Jawapannya ya, dipenuhi. Tahun lalu dipenuhi, Tidak benar. nanti yang Muhammad. Tahun ini pun yang Dipertua kita penuhkan. Pasal itu komitmen yang telah dibuat oleh kerajaan. Walaupun saya nak sebut ke sini, kita terpaksa nak menjelaskan bahawa daripada sejumlah berapa ribu pelajar yang buat permohonan untuk masuk matrikulasi, kita sudah tapis, sebahagian daripada mereka itu dikatakan tidak memenuhi kriteria. Ya, dari segi umpama peratusan kelaikan tu biasanya 92% sampai ke 95% untuk pelajar India, kerana nak ada kuota disebutkan tadi, kita terpaksa turunkan sedikit.
Ini saya sebutkan dalam Dewan di Parlimen ini. Pasal apa? Nak memenuhi janji tadi. Walaupun mereka sebenarnya tidaklah begitu berkelayakan kalau dari segi tahap kompetensi dan meritokrasi mereka. Jadi saya nak sebutkan pada tahun ini juga kita telah menyempurnakan 1,800 lebih. Kerana Boleh bagi senarai nama-nama pelajar-pelajar. Boleh bagi senarai nama pelajar-pelajar. Itu telah Kerana Yang Berhormat tidak cakap benar. Duduk dulu Yang Berhormat. Yang berdiri itu dulu. Beginilah Yang Berhormat. Saya terbaca satu petua daripada satu speaker di House of Commons yang bernama Selwyn Lloyd. Dia kata, untuk mempengurusi mesyuarat begini saja. Kalau ada Yang Berhormat yang dipanggil, dikasih peluang. Lepas itu peluang itu dirusakkan. Lain kali pura-pura tidak nampak dia. Ibu Barat, I have not finished. I have not finished. Please, Yang sit down. Berhormat perlu halusi apa yang Ibu Barat. jawapan timbalan Perdana Ibu Menteri Barat, yang please, I tidak have not menjawab soalan finished. saya. Itu yang mustahil Ahli juga. Yang Berhormat, kalau Ahli Yang not Berhormat only tidak one-sided. duduk, saya It should suruh not be Ahli only Yang Berhormat one-sided. keluar. It should be both Ahli Yang way. Berhormat. It cannot be only one way. Ahli Yang Berhormat, you repeat that again, I will ask you to go out. Karena Ahli Yang Berhormat, I'm just doing public duty dan say. Ahli Yang Berhormat, I'm just doing public duty Ahli Yang dan say. Berhormat, duduk Ahli Yang Berhormat. Bukan. Duduk Ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat, patutkah perkataan menipu digunakan? Gombak, nanti dulu Gombak. Ahli Yang Berhormat nanti. Ahli Yang Berhormat, sewaktu speaker bercakap pun tak ada siapa yang boleh keluar dan masuk. Itu peraturan masyarakat kita. Perkataan-perkataan bodoh, perkataan menipu, perkataan itu semua adalah perkataan parliamentary yang menuduh. Tetapi oleh kerana kita longgarkan, kerana itu demokrasi yang kamu mau, tak apalah. Tapi jangan sama sekali rusakkan peraturan mesyuarat. Lain kali apabila Ibu Barat berdiri, kalau dia buat begitu sama saya pura-pura tidak nampak. Dan semua ini akan juga saya gunakan kepada Yang Berhormat. Tidak ada lain kalilah, ini kalilah. Dan say. Sila Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Ketere. Tuan Yang Dipertua. Kita ucapkan tahniah pada kerajaan kerana proaktif dan membuat persiapan ke arah penyediaan pelan strategik pendidikan negara. Dan saya percaya Yang Amat Berhormat tentu bersetuju jika saya katakan bidang pendidikan adalah antara kejayaan yang paling besar negara kita yang telah dapat membentuk generasi sekarang termasuk kita semua. Dalam Dewan ini juga lahir daripada sistem pendidikan negara. Walaupun tentulah tidak semua lahir dengan kualiti yang sama, dia ada yang defect, kadang-kadang lahir pada sistem. Soalan saya ialah, dalam kita menggubal suatu plan strategik yang begini penting, penglibatan stakeholders yang cukup meluas adalah antara satu daripada kriteria yang sangat penting. Dan apakah rancangan kerajaan untuk memastikan proses ini akan berjalan secara komprehensif dan supaya ianya dapat mempertingkatkan lagi tahap pencapaian program transformasi kerajaan. Dan dalam konteks ini juga, adakah kerajaan bersedia untuk memasukkan aspek, melihat semula kepada aspek pembiayaan pengajian tinggi, terutamanya kaedah-kaedah pembiayaan PT-PTN, yang mana saya fikir masih terdapat ruang untuk kerajaan meringankan lagi bebanan para pelajar membiayai pinjaman yang mereka ambil. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih pada Yang Berhormat Ketere. Dalam proses kita menambah baik sistem kita dan menyediakan pelan
sama ada pelan pembangunan pendidikan Malaysia daripada prasekolah ke sekolah menengah ataupun sampai ke pendidikan tinggi dengan plan strategik kita. Proses ini dibuat menerusi pelbagai-bagai konsultasi dengan semua stakeholders disebutkan. Saya ambil contoh sama ada di peringkat menengah ataupun di peringkat universiti. Yang terkini ialah waktu di peringkat Kementerian Pelajaran dahulu, bila kita nak merumuskan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 13 tahun ini, kita menemui hampir semua peringkat masyarakat, pergi ke seluruh negara. Mungkin Yang Berhormat pun ada terlibat dalam town hall meeting, seramai 17,000 pihak terlibat bersama-sama. Selain daripada meja bulat, meja panjang, meja lebar, semua macam-macam meja kita sediakan menerusi online, dan engagement yang kita buat itu secara berterusan dan dibincang berkali-kali, barulah kita rumuskan sesuatu. Pasal kita percaya ini bukan hak milik kerajaan ataupun kementerian, ini adalah hak milik rakyat. Jadi sebab itu proses ini mestilah dibuat secara begitu terbuka, demokratik dan sebagainya. Sebab itu ini akan kita teruskan. Macam peringkat sekarang ini kita sedang membuat kajian semula plan strategik. Selepas 5 tahun dia berlalu, kita mengambil langkah sekarang ini, insya-Allah akan siap pada penghujung tahun. Bila peringkat pendidikan tinggi, maka ramai juga mereka yang berminat, masuklah ibu bapa, NGO, mereka-mereka yang pakar dalam bidang pendidikan tertentu, apalagi pensyarah, vice chancellornya dan kementerian kita duduk bersama-sama untuk melihat sama ada konten yang telah pun kita sediakan dalam plan ini memadai atau perlu ditokok tambah lagi. Kerana kita sedar bahawa di luar sana banyak perubahan berlaku. Semuanya begitu dinamik, tak boleh statik. Dan untuk Malaysia melangkau ke satu tahap dikatakan global, kita mesti menyediakan plan yang lebih baik lagi. Termasuk apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, ini soal operasi sebagai contoh pembiayaan untuk pendidikan tinggi. Ini memang kalau dilihat sudah ada komitmen yang agak luar biasa. Tidak ada kerajaan di dunia, saya fikir Tuan Ibu, yang menyediakan sejumlah 42 bilion ringgit pinjaman bagi anak-anak kita yang tidak layak kerana bapa mereka tidak mampu masuk universiti dengan pembiayaan tabung pendidikan tinggi. Luar biasa Tuan Ibu. Dan ini telah pun kita laksanakan. Namun kita sedar ada beberapa kekangan, sebagai contoh cara membayar balik dan sebagainya, tidak kemampuan mereka. Ini kita ambil kira. Sebab itu ada beberapa kelonggaran yang telah pun kita umumkan untuk membolehkan pelajar yang telah keluar selepas dia dibiayai dengan tabung ini membayar balik supaya tidak merupakan satu bebanan pada mereka. Tuan Itu. Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago, Kelang. Tuan Sri Speaker, soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, oleh kerana soalan daripada Yang Amat Kelang ini juga ditanya oleh 16 ahli yang berhormat yang lain, iaitu daripada Lembah Pantai 27 Jun, Kelana Jaya 1 Julai, Teluk Kemang 2 Julai, Jasin 3 Julai, Pokok Sena, Kelang, Julutong dan Sungai Siput pada 4 Julai, Bayan Baru 8 Julai, Selayang 9 Julai, Kelana Jaya 10 Julai, dan pada 11 Julai Sungai Petani, Kelang dan Kelana Jaya, dan Kuala Selangor pada 17 Julai. Saya mohon izin Tan Sri Yang Bertuah untuk menjawab semua soalan ini bersekali. Sila. Mohon izin yang kedua, oleh kerana isu ini perlukan penjelasan lebih, maka saya pun izin menjawab menggunakan masa lebih sikitlah, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Soalan berkaitan TPP ini menyentuh beberapa perkara. Yang pertama, impak TPP ke atas negara. Yang kedua, Investor State Dispute Settlement ISDS dan impaknya ke atas kedaulatan negara. Yang ketiga, hak harta intelek dan impaknya kepada harga kos barangan perkhidmatan, perubatan khususnya. Yang keempat, kesan TPP ke atas enterprise kecil dan sederhana dan juga kepada Bumi Putra. Yang kelima, peranan Parlimen dalam proses rundingan. Yang keenam, kajian kemungkinan dan impak. Yang ketujuh, akhir sekali, isu kerahasiaan. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya jawab dengan teliti, izinkan saya beri sedikit penjelasan tentang apa itu FTA. FTA merupakan satu perjanjian antara dua buah atau lebih negara yang menyediakan akses pasaran melalui layanan keutamaan tarif bagi barangan dan pembukaan pasaran perkhidmatan
Kedua, peluang pelaburan melalui liberalisasi, fasilitasi dan pelindungan pelabur. Yang tiga, bina upaya melalui kerjasama ekonomi dan teknikal. Skop FTA pada biasanya merangkumi perkara berikut. Yang pertama, akses pasaran bagi barangan dan perkhidmatan. Yang kedua, mempermudahkan perdagangan melalui peraturan teknikal, sanitary dan fitosanitary dan kerjasama dalam custom. Yang keempat, yang ketiga, fasilitasi dan pelindungan pelabur. Yang keempat, kerjasama teknikal dan ekonomi. Tuan Yang di-Pertua, sejarah membuktikan bahawa liberalisasi perdagangan telah memberi manfaat besar kepada negara-negara membangun. Umpamanya, China menjadi ahli WTO pada 11 Disember 2001, 12 tahun yang lalu. Selaras dengan proses ini, China telah mengurangkan tarif ke atas lebih 7,000 barangan, mengurangkan kuota dan juga halangan perdagangan lain. China telah menikmati kadar pertumbuhan yang amat pesat, paling pesat di dunia, antaranya sebab perdagangan bebas. Kini China merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia dengan nilai keluaran dalam negara kasar berjumlah 6.3 trilion dolar Amerika Syarikat berbanding dengan kira-kira 1 trilion dolar sahaja pada 2001. Tuan Yang di-Pertua, sebelum Malaysia melibatkan diri dalam rundingan TPP ataupun perjanjian perdagangan perkongsian Trans-Pasifik, Malaysia sebenarnya telah pun melaksanakan beberapa perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara ASEAN, China, Jepun, India, Pakistan, Republik Korea, Australia, Chile dan New Zealand. Ini telah menyumbang kepada peningkatan pelaburan dan perdagangan dalam negara kita. TPP bukan sahaja akan membolehkan Malaysia terus memainkan peranan penting dalam proses integrasi ekonomi yang sedang berlaku dengan pesat di rantau Asia Pasifik, tapi juga membolehkan Malaysia untuk memperluaskan akses pasaran melalui layanan keutamaan tarif FTA yang akan merangkumi rakan dagang dan penting seperti Amerika Syarikat dan pasaran-pasaran seperti Kanada dan juga Meksiko. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk memperbetulkan beberapa persepsi umum yang mengandaikan bahawa tidak terdapat konsultasi yang sewajarnya dalam proses rundingan ini. Perundingan ini, Tuan Yang di-Pertua, melibatkan wakil kerajaan dengan kerajaan asing. Dalam mana-mana rundingan, cadangan serta pendirian sesuatu negara akan diketengah dan dirundingkan bagi mencapai suatu penyelesaian. Penyelesaian ini dibentuk melalui kata sepakat ataupun kompromi dan konsensus. Proses ini yang memerlukan komitmen dari semua pihak untuk memastikan kerahsiaan suatu pendirian tersebut terjamin. Justru Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk memastikan teks perjanjian serta pendirian setiap negara perunding tidak terkeluar dari meja rundingan. Tuan Yang di-Pertua, rundingan TPP melibatkan pendirian negara masing-masing. Oleh yang demikian, undang-undang kerahsiaan negara juga perlu dihormati selain dari confidentiality agreement yang telah ditangani. Dalam konsultasi dengan pihak berkenaan, kerajaan berkongsi bersama dengan mereka pendirian yang diambil oleh Malaysia terhadap isu-isu yang dirundingkan. Antara badan-badan yang telah kami rundingi termasuklah Dewan-Dewan Perniagaan Melayu China India, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Majlis AIDS Malaysia, National Cancer Society Malaysia, CAT, Consumer Association of Penang, Third World Network, Sahabat Alam Malaysia, parti-parti politik termasuk Barisan Nasional, Pakatan PKR, DAP dan PAS, Suhakam juga kami rundingi. Konsultasi dengan pelbagai pihak yang berkepentingan telah juga mendedahkan keperluan yang semakin meningkat oleh syarikat Malaysia sendiri untuk pasaran lebih terbuka dan langkah-langkah fasilitasi yang lebih memudahkan perdagangan. Bilangan syarikat Malaysia yang telah menjadi pelabur global, syarikat Malaysia melabur di luar negara semakin banyak dan mereka memerlukan tahap ketulusan dan pelaburan mereka terpelihara. Ini termasuklah Petronas, Khazanah Nasional, YTL, Genting dan lain-lain. Tuan Yang di-Pertua, beberapa ahli parlimen telah membangkitkan mengenai isu pelaburan, terutamanya isu Investor State Dispute Settlement ISDS dengan izin, dan ini dibangkitkan oleh Kelang dan impaknya ke atas kedaulatan negara. Sebagai makluman, bab pelaburan dalam TPP tidak menghadkan hak kerajaan untuk mengawal selia atau mengambil langkah-langkah yang perlu bagi melindungi kedaulatan negara. Tiada peruntukan dalam bab pelaburan TPP yang boleh menghalang kerajaan daripada menggunakan, mengekalkan atau menguatkuasakan langkah dasar domestik untuk melindungi kepentingan negara. Malaysia sebelum ini telah pun menandatangani
74 perjanjian perlindungan pelaburan termasuk dengan Amerika Syarikat bermula tahun 59 lagi dan yang mengandungi peruntukan yang sama seperti ISDS. Dengan adanya perlindungan ini, Malaysia telah dapat menarik masuk ramai pelabur asing dan sehingga kini ada 2 kes yang diambil terhadap Malaysia di bawah ISDS. Peruntukan ISDS bukan hanya memberi manfaat kepada syarikat asing, ia juga memberi manfaat kepada syarikat-syarikat Malaysia yang memerlukan perlindungan apabila mereka melabur di Indonesia, Singapura dan lain-lain negara di dunia. Tuan Yang Dipertua, seterusnya mengenai bidang IPR yang dibangkitkan oleh Bapa Ahli Berhormat, termasuk Sungai Siput dan lain-lain, isu-isu utama adalah tertumpu kepada akses kepada ubatan dan penjagaan kesihatan mampu milik dan perlindungan hak cipta jangka panjang. Ingin ditegaskan di sini bahawa tiada perkara yang telah disetujui sehingga kini belum lagi setuju. Pihak kerajaan telah menyatakan pendirian serta mengemukakan bantahan yang tegas terhadap cadangan-cadangan telah boleh melambatkan kemasukan ubat generik ke pasaran tempatan dan menyebabkan kos yang tinggi dalam harga ubat-ubatan. Kerajaan tetap berpegang kepada pendirian ini dengan tegas. Dalam hal ini, Malaysia tidak bersendirian. Malaysia sedang bekerjasama dengan ahli-ahli TPP yang lain untuk mencapai hasil rundingan yang akan mengimbangi antara keperluan berterusan untuk akses berubatan dan penjagaan kesihatan yang mampu milik. Tuan Yang Dipertua, Ahli Berhormat juga telah menimbulkan kebimbangan mereka terhadap impak perjanjian TPP ke atas industri kecil sederhana dan juga Bumiputera. Saya ingin menegaskan bahawa pihak kerajaan telah mengambil maklum akan kebimbangan syarikat-syarikat Bumiputera di mana kebanyakan merupakan syarikat IKS. Berhubung IKS TPP telah mengambil pendekatan memastikan kepentingan IKS diambil kira dalam semua bidang yang dirundingkan. Dalam pada itu, TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang pertama di dunia yang memberi penekanan dan perhatian kepada IKS dengan mengadakan satu bab khusus mengenai IKS. Barangan yang diklasifikasikan sebagai sensitif, penghapusan tarif akan dibuat dalam tempoh masa lebih panjang. Antara barangan tersebut adalah perabot, plastik, getah dan komponen E&E. Dalam bab perolehan kerajaan yang dibangkitkan oleh Bapa Ahli Berhormat, terdapat satu cadangan khusus berkaitan kemudahan penyertaan IKS dalam perolehan pasaran kerajaan. Obligasi tersebut menjamin kepentingan IKS tidak diabaikan. Selain itu, dalam perundingan TPP, Tuan Yang Dipertua, kerajaan juga mengambil pendekatan untuk mengecualikan pasaran perolehan kerajaan yang dikhaskan kepada IKS tempatan daripada dibuka untuk ditawarkan kepada IKS rakan runding TPP. Tuan Yang Dipertua, Ahli Yang Berhormat juga telah memohon untuk perjanjian dibahaskan dan disetujui oleh Parlimen sebelum ia ditandatangani. Kementerian berpendapat, kerajaan berpendapat melalui konsultasi yang telah diadakan dan akan diadakan termasuk dengan ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang. Kerajaan berpendapat perbahasan dalam parlimen yang mulia ini dan input yang telah kami kumpul dari pelbagai pihak memadai untuk membolehkan kerajaan mendapat input pelbagai pihak bagi menjaga kepentingan negara. Tuan Yang Dipertua, berkaitan soalan yang ditimbulkan mengenai kajian impak, saya ingin maklumkan bahawa sebelum sebarang keputusan dibuat oleh kerajaan untuk menyertai sebarang rundingan ataupun bagi rundingan FTA yang sedang berlangsung, analisis kos faedah dengan izin dilaksanakan. Proses ini dilaksanakan oleh Malaysia bergantung kepada keperluan semasa atau sekiranya Malaysia menerima pelawaan untuk mengadakan FTA dengan negara rakan dagang. Dalam menjalankan cost benefit analysis ini, kerajaan akan mengadakan konsultasi dengan pelbagai pihak dalam mengambil kira pandangan daripada pihak berkepentingan sebelum keputusan untuk mulakan rundingan dibuat. Sebelum keputusan menyertai TPP dibuat, kerajaan telah mendapatkan khidmat UNDP untuk melaksanakan kajian kemungkinan yang komprehensif mengenai kesan impak kepada negara daripada penglibatan Malaysia dalam usaha ini. Namun begitu, hasil kajian UNDP tersebut tidak dikongsi secara umum memandangkan ianya mengandungi syur dan strategi khusus yang perlu diambil oleh Malaysia dan melibatkan pendirian Malaysia di dalam rundingan TPP yang sedang berlangsung. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, kerajaan ingin memberi jaminan bahawa ia akan terus memastikan bahawa manfaat daripada penyertaan dalam TPP ataupun mana-mana FTA yang lain untuk negara adalah jauh melebihi kosnya. Perunding-perunding tidak akan mengorbankan hak kerajaan dan negara untuk terus menentukan hala tuju kita sendiri dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi, menstrukturkan semula sosioekonomi negara
bagi mencapai status negara maju. Rundingan kini telah melalui 17 pusingan bermula Mac 2010 dan berjalan agak lancar. Pada masa ini semua perunding sedang berusaha untuk mengtamatkan rundingan secara substantif pada akhir tahun ini seperti yang ditetapkan oleh Menteri-Menteri Perdagangan APEC dalam mesyuarat Surabaya pada April yang lalu. Walaupun ini akan bergantung besar kepada fleksibiliti yang harus ditunjukkan oleh negara-negara anggota TPP yang lain, terutama ke atas isu-isu yang Malaysia mempunyai kepentingan. Terima kasih.